kontrak. Okay. Datuk boleh macam setelah apa yang berlaku pada Allahyarham kan, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan peristiwa seperti ini tidak berlaku dan keselamatan wartawan yang mengikuti misi seperti ini lebih terjamin? Saya ingat perkara ni lebih bagus dibincang di peringkat Majlis Keselamatan Negara. Walaupun Majlis Keselamatan Negara tujuan dan objektif serta fungsi-fungsinya berkisar mengenai keselamatan dalam negara, termasuk individu-individu yang melakukan operasi-operasi dalam negara. Tapi oleh kerana fungsi negara kita bukan saja dapat pengiktirafan daripada bangsa-bangsa bersatu, kita memenuhi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu bagi mengisi keperluan resolusi bangsa-bangsa bersatu. Tetapi kita perlu lebih realistik bahawa kita antara negara yang terkehadapan dalam mengaktifkan diri kita dalam misi-misi bukan saja misi yang berkaitan dengan keamanan, tetapi juga misi-misi yang sangat berkait rapat dengan bantuan kemanusiaan. Saya ingat tak banyak negara Islam yang boleh bagi keperluan wang dan juga keperluan tenaga manusia. Mungkin ada negara Islam atau negara-negara lain dia lebih bagi duit, tetapi dia tidak ada sukarelawan yang berani pergi ke hadapan di betul-betul medan frontier berlakunya konflik. Dan perkara ini berlaku kali pertama, bukan kali pertama. Saya ingat dulu ada sekawan saya, Dr. Baber Denny, Datuk Dr. Baber Denny. Dia pergi ke Baghdad, he was shot. Alhamdulillah tak ada bentuk kematian, tetapi kita tak ada polisi. Saya ingat wajar, bukan saja Kementerian Pertahanan di peringkat tertinggi, tetapi juga di peringkat Majlis Keselamatan Negara perlu ada SOP dan sesuatu yang kita buat itu tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa pun macam ini, dengan One Malaysia punya tim yang diketuai oleh Dato' Aziz bersama dengan kolaborasi dengan Bakti, itu saya ingat tidak dirancang secara jangka panjang, tetapi dibuat atas ketentuan ini adalah satu hadiah baik, kumpulkan sebab kita ada ramai tenaga muda profesional yang berminat untuk menyertai misi-misi ini, termasuk rakan-rakan daripada media. Datuk Seri, pertubuhan media biasanya memang masing-masing ada insurans sendiri untuk jurnalis. Tapi bagi pihak Kementerian Pertahanan, bila misi luar negara, secara automatik wartawan semua ni didaungi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi adakah skim atau insurans yang khas untuk wartawan yang buat liputan seperti ini? Kita tidak ada skim khusus, tetapi kita ada tabung yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tabung dia kita namakan Tabung Amanah Pahlawan dan Prajurit Negara, TAPAN. Saya adalah pengusi di Jawatankuasa Kerja. Jadi mereka-mereka yang layak mendapat bantuan yang sebegini rupa, kita dah tetapkan kriteria tertentu, tetapi akhirnya dia akan diputuskan oleh satu jawatankuasa dan dibawa kepada pengetahuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana tidak kira kalau kita rasa sesiapa yang berada di dalam negara atau luar negara yang kerja dan sifatnya, kematian atau kecederaannya itu adalah bersifat kepada keperwiraan. Tidak kira sama ada dia tentera atau bukan tentera, polis atau bukan polis, tetapi kita boleh putuskan dalam mesyuarat. Ganjaran dia banyaklah.
Saya bagi contoh, kalau gratuity Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah tingkatkan dulu 18,000 jadi 22,000, itu one off. Kemudian Balu ada dia punya sifir dia, anak dan tanggungan pun ada sifir dia. Itu sampai umur 21 tahun. Bayaran termasuk bawah skim ni? Wallahu alam. Kalau ada kita akan bawa lah benda ni kepada saya bincang dengan Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Menteri akan bawa perkara ni ke kabinet. Buat masa ni saya ingat wajar kita selesaikan jenazah apa semua. Tapi percayalah dana yang saya diamanahkan ni ada dalam 35 million. Dia ditubuhkan waktu zaman Tun Razak menjadi Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Perdana Menteri. Masa tu tahun 1966. Maka dana ni bukan daripada kerajaan. Dana ini adalah dana yang dikumpul daripada rakan-rakan media juga. Rakan media tolong kita. Ada 4 surat khabar yang bantu menubuhkan dana ini. Tetapi oleh kerana ia diurus mengikut akta Will Act. Jadi dana ni daripada sikit dulu berkembang, kemudian diuruskan oleh orang yang amanah. Walaupun pembangkang kata rasuah lah macam-macam. Mustahil saya tengok lihat duit yang dananya dulu kurang daripada 5 million waktu penubuhannya, dan diurus dan dipromot oleh semua surat khabar mainstream dulu, Straits Times, Utusan, Sincu, Nanyang, Taman Nesan. Ada 5-6 syarikat yang promot benda ni. Dan sebab tu saya kira kalaulah ada rakan media yang rasa cuak-cuak untuk mengikuti misi ni, takut menjejaskan keselamatan, walaupun kita dah ada vest proof lah, bullet proof apa semua. Ini malaikat maut, kita tak boleh kacau. Kalau dia kata nak mati satu saat tak awal, satu saat tak lambat sampai. Tetapi maknanya saya nak reassure, kalau ada keperluan rakan-rakan kita dalam media, persatuan, NUJ, boleh tulis surat lah kepada saya. Boleh tulis surat, walaupun ada coverage daripada syarikat masing-masing di mana kita berkhidmat, tetapi saya boleh pertimbangkan, saya bawa dalam board. Sebab ada dah cadangan-cadangan supaya rela pun masuk dalam ni. Rela lagi apa, immigration di penguatkuasaan, custom penguatkuasa, sebab mereka ni menjalankan tugas atas khidmat negara. Macam Allahyarham saya rasa atas khidmat negara. Dia harus datang daripada NUJ lah permohonan ni. Saya galakkan kawan-kawan tulislah. Jadi saya senang bawa kepada pihak board yang saya jadi pengurusi. Kemudian kita bawa perkara itu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang jadi pengurusi kepada tabung ini.